Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita berbicara tentang bid'ah hasanah, saya setuju. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Bahkan disebut bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Syatibi pula dia berbeza. Dia melihat kepada teks ataupun substance dia. Kalau bercanggah baru dia panggil bid'ah, kalau tak itu sama, kita sama. Cuma bila kita berbicara tentang bid'ah di dalam agama ataupun bid'ah di dalam akidah dan juga ibadah, maka Imam Syafi'i memberikan definisi yang baik di sini. Dan saya setuju dengan Imam Syafi'i menyelesaikan banyak benda. Yang pertama sekali bila dia sebut setiap bid'ah yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah dengan asar, yang bercanggah dengan ijma', maka dianggap sebagai bid'ah dalalah. Cuma nak memahami mukhalafah, nak memahami percanggahan di antara dalil, kita kena kembali kepada teks. Kita kena kembali kepada apa yang dilakukan oleh ulama-ulama fuqaha Islam. Baru kita faham di mana mukhalafah itu. Sebelum daripada itu, saya nak nyatakan pendirian saya. Yang pertama sekali, bab bid'ah dengan tak bid'ah, membid'ahkan satu amalan, ini isu ilmiah. Dia bukan isu yang dipelopori oleh geng-geng Wahabi. Walaupun saya bukan. Dia bukan isu yang dipelopori oleh geng-geng Wahabi. Kerana kalau kita membaca kitab-kitab fuqaha, kita akan jumpa dalam bab-bab tertentu ulama berbeza pendapat tentang menghukumkan suatu benda itu bid'ah ataupun tidak. Sebagai contoh, talqin selepas mengkuburkan mayat. Ibn Hajar Haytami yang merupakan ulama besar mazhab Syafi'i, dia menyebut dalam kitab dia Fatawa Al-Fiqhiyah, dia menyebut talqin selepas dikuburkan bid'ah di sisi majoriti ulama, tapi mazhab Syafi'i ada dalil dia. Maka dalam isu membid'ahkan ataupun tidak sesuatu amalan, di isu ilmiah, dia bukan isu Wahabi ataupun tidak. Satu. Sebab itu kita melihat contohnya Imam Nawawi sendiri yang bermazhab Syafi'i, dia menghukum bid'ah perbuatan bila ambil uduk sapu tengkuk. Dia sebut, tengok dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahkan dalam matan Minhaj dia sebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jelas sahabat-sahabat, bila kita menghukum suatu amalan itu sebagai bid'ah, kita bukan semestinya menghukum pelakunya sebagai ahli bid'ah dan masuk neraka. Kalau kita beranggapan begitu, maka Abu Hanifah, mazhab Hanafi, bila menghukum akikah sebagai bid'ah, adakah dia menghukum mazhab Syafi'i sebagai ahli neraka? Neraka bukan isu kita. Kita tak pegang kunci neraka. Bukan hak kita nak masukkan. Terpulang kepada Allah. Tapi bila kita menghukum sesuatu benda sebagai bid'ah, kita mesti bawa dalil. Dan kalau kita tak setuju dengan orang yang menghukum amalan kita sebagai bid'ah, kita bawa dalil. Jadi biar perbahasan kita itu sehat. Biar perbahasan kita itu sehat. Baik, itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, yang saya nak streskan di sini, pendirian saya, kita tidak taksub kepada mana-mana ulama. Tidak ada manusia yang maksum melainkan Nabi SAW. Maka malanglah bagi mereka yang mencari kemaksuman selain daripada kemaksuman Nabi SAW. Mana-mana orang, tak kira ulama belah Saudi ke, ulama belah Jordan ke, ulama belah Yaman ke, ulama belah Syria ke, terbukti bila salah, kita tak akan defend. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bid'ah menerima khilaf. Walaupun kita sepakat dalam usul, walaupun kita bersepakat dalam teori bid'ah itu ada, perlu bawa dalil, tapi dalam proses nak menghukum suatu benda sebagai bid'ah, akan berlaku perbezaan pendapat. Dan ini berlaku dalam kitab-kitab fiqh yang saya sebutkan sebahagian daripada dia tadi. Baik.